Kalau saya tak makan ubat dah Ustaz. Alhamdulillah sekarang ni saya tahu kawan-kawan saya balik pakai jalan. Ustaz tak tahu macam mana cara. Jadi boleh tak Ustaz datang dan beri ceramah kat dia orang? Dia kata boleh. Boleh saya kata. Tapi Ustaz kita tak naklah berbuat ceramah ulama kan, tapi dia orang tak datang kan. Jadi dia buat tajuk hari jadi saya tau. Jadi dia datang. Nampak tak? Kerti tak? Ketua Bondan. Jadi dia buat jamuan hari jadi. Tapi dia tak buat di rumah. Buat di surau. Bila buat di surau, mesti pakai pakaian elok. Bila datang Ustaz macam-macam doa tu, datang lah kita. Saya tengok sikit. Saya tengok dia pakai baju kurung ada. Datang, dengar nak bukan hari jadi ni. Saya salam dengan dia orang. Waalaikumsalam. Ada yang tak mau salam? Ada. Ada hati pun saya saja. Suatu hari kan, ni lampu spotlight tuan-tuan, dia tak terang. Kalau masuk TV tuan-tuan, habis seorang kali-kali kandung spotlight suruh muka dia. Sebab tu, setiap orang yang masuk TV, dia kena pakai bedak. Dia kena pakai bedak supaya tak minyak muka. Jadi kadang-kadang yang solek saya ni, kadang-kadang perempuan sungguh. Tapi dia punya berus panjang itu. Begitu tajam. Udah macam meroki tu. Dia takut harap Ustaz dia tekan. Ada sekali tu saya masuk di studio. Dia kata Ustaz, giliran Ustaz untuk bersolat. Ya, tengok tak pakai tudung pula. Aduh, seksi gila. Baju ketat dia kata dia, kalau orang ambil masuk Facebook, YouTube, mampir lah. Tak lazim solat dengan perempuan seksi. Tadi kan dekat dia akak macam ni, akak cerita bedak mana yang saya kena pakai. Saya pun pakai sendiri. Mana foundation mana? Ada cakap kat saya, tak apa Ustaz, kita serupa je. Apa dia kuasa? Kalau kita tak campur dengan dia orang, bila dia orang nak ubah, alhamdulillah tuan-tuan, di Aulong Taiping ni, alhamdulillah. Sebab tu bila orang ni berubah, dia nak kutuk lagi. Dia pun tak, kita kena bagi peluang, ruang. Sebab tu siapa panggil saya pun saya pergi. Orang asli panggil saya pergi. Sultan panggil saya pergi. Menteri besar panggil saya pergi. Sebab dakwah. Tapi setengah orang dia tak faham. Dia tak faham dakwah tu. Bila saya pergi ceramah rumah orang besar ni, dia belah lah. Tak gaji dia belah lepas. Dia ceramah rumah lepas. Tengok biar tinggi dia. Astagfirullahaladzim. Dia kata bila dia ceramah dekat UMNO, dia jadi orang UMNO. Kalau dia ceramah dekat Pondan, kalau dia Pondan, ada cukup geram pokok bodoh ni. Tak ngerti konsep dakwah, dia tak ngerti. Kalau saya ceramah dekat tuanku, adakah saya jadi tuanku? Saya pergi ceramah dan saya balik. Saya bernasihati. Mana boleh kita berada dalam kelompok kita? Bila nak menang? Kalau kita duduk dalam kelompok kita, kita hanya seronok kita saja. Hewan tak dengar apa kita cakap. Cuba main bola Malaysia, Indonesia. Malaysia hanya main dalam kawasan dia. Bila nak menang? Sepakan gol daripada Khairul Fahmi kepada Badr Batia. Badr Batia membawa bola itu dikembalikan kepada Mahalil Zaili. Mahalil Zaili kembali ke belakang kepada Wan Zeng. Masih lagi kawalan pemain-pemain Malaysia. Bagus kawalan pemain Malaysia dalam kawasan Malaysia. Wan Zeng kembali kepada Khairul Fahmi. Khairul Fahmi mendekat bola tersebut dan kembali kepada Badr Batia kepada Ahmad Fakri kembali ke belakang. Dapat kepada Ahmad Muslim kembali semula kepada Khairul Fahmi. Cemat bagus kawalan pemain-pemain Malaysia. Agak-agak bila nak main menang. Kalau kita nak menang dengan orang, kita kena pergi. Barulah apa benda yang kita buat, baru dia akan jadi hebat. Kalau kita pergi buat. Sebab tu kalau kita buat jualan di tempat, orang tak datang, kita kena keluar jalan. Bila keluar jalan, baru orang tahu. Ini sistem dia Islam, dia benda yang baik. Dia tak boleh duduk diam cokor, duduk di masjid. Saya tak mau tuan-tuan. Kalau orang masjid, orang-orang tak datang masjid, orang masjid kena keluar masjid. Kuliah maghrib jangan buat masjid, buat di masa malam. Pindahkan kanopi, buat di masa malam. Surau sementara. Tok Siak yang tak bertugas, pergi bertugas di masa malam. Tok Bilal, Tok Imam yang tak bertugas, azan di masa malam. Agak-agak penuh dah kemah tuan-tuan.
Seluruh peniaga pasar malam semayang di situ. Yang beli barang pun semayang. Beli telur, beli minyak dia pun pakai letak nak semayang. Allahu Akbar. Masalah dia kita banyak mengutuk pada orang tak semayang. Kau tengok orang tak semayang pasar malam. Apa? Mega apa? Suruh ni dalam. Sebab nak mengata orang ni besar ni orang tu. Pergi depan masjid tak boleh semayang apa. Kalau mereka tak main, hampir lah mereka. Kenopi 10. Bawa kenopi tu hampir pasang. 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Bawa speaker. Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang bawa lagi. Ustaz yang tak ceramah malam tu tinggal jaga malam. InsyaAllah hidup. Jangan kita cakap orang yang tak minat agama ni tak minat. Sebenarnya kita yang tak mendekati mereka untuk menjadikan mereka minat. Jangan kita kata budak-budak Kelang ni tak minat agama. Buat tengok. Kena dengan cara mereka, kena dengan cara yang mereka nak datang. Sebab tu Nabi pesan pada kita, nak bagi orang minat pada agama ni 4. Pertama, basyiru. Bagi mereka gembira. Bila dengar ceramah agama, bagi mereka seronok. Wala tunafiru. Jangan bagi mereka jemu. Nombor 2, jangan bagi jemu. Kalau saya ceramah pada tuan-tuan jemu, tuan-tuan tak datang lah. Panggil ustaz mana datang ke jemu pun ngantuk. Kalau saya ceramah pada tuan-tuan kita sebagai umat Islam, ya, apa nama, kita naklah sama-sama, ya. Ustaz ni nak kata apa? Ya, sebenarnya kita kena lihat, ya, bahawa ya Allah, ada yang sebut ya banyak, ada yang banyak, ya. Betul. Kita semua tak dengar ni. Tunggu mana. Jangan bagi orang jemu. Dia tak tahu dia cakap apa. Yang ketiga, Nabi kata yasiru, bagi mudah orang. Yang ketiga, wala tu'assiru, jangan bagi susah orang. Kalau tuan-tuan majikan nak bagi pekerja tuan-tuan seronok dengan tuan-tuan, 4 benda. Bagi seronok, jangan bagi jemu. Bagi mudah, jangan bagi susah. Pekerja pun nak bagi bos suka, bagi mereka suka. Jangan bagi mereka pening kepala. Bagi mereka senang, jangan menyusahkan bos. Kalau dua-dua pihak mengamalkan 4 prinsip ini, insya-Allah tuan-tuan, dijamin elok. Kalau kita pegang prinsip ini pada isteri kita, bagi dia seronok. Suami bagi isteri seronok, isteri bagi suami seronok. Dia tak ada cari jalan lain lah. Tak ada masa dia nak main Facebook, buka buku dengan orang lain lah. Tak ada masa dia nak curang. Dia seronok dengan isteri dia. Dia seronok dengan suami dia. Kena cari jalan. Kalau kita ikut Nabi betul-betul, rumah tangga kita bahagia, bagi seronok. Sebab tu bagi seronok tu nafkah batin. Bagi seronok tu nafkah batin. Duduk saja-saja pukul mata isteri. Cuba teka apa. Abang lah, tak apa lagi. Janganlah macam itu. Ubah adalah bawa dia pergi ambil jual, ya. Itu main ini. Cuba teka. Teka apa? Dia tak tahu kita berdua je. Bawa pergi Tesco, bawa dia berjalan. Ambil isteri buah dalam troli, tolong. Bawa berjalan. Jangan bagi dia perjemu. Hari ni cuti ya, jangan masak. Kita makan di luar. Isteri seronok. Yang tidur, anak abang bela. Yang tidur. Kan seronok. Bila kita seronokkan orang, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, patutnya kita ni setiap saat, setiap ketika kita duduk, hantar SMS kat isteri kita. Buat apa tu? Tak ada buat apa. Saya nak balik rumah tu tuan-tuan. Kita hantar ni. Daripada lebuh raya tu. Abang dekat Terawang. Sampai dekat Jelapang, abang tengah bayar tol. Sampai lagi abang lagi 2 simpang. Tempai tau. Buka pintu. Tuan-tuan ni cepat sangat. Jadi maknanya sentiasa seronok. Jangan bagi susah, bagi senang. InsyaAllah hidup kita akan jadi senang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kerja kita makin bagus, ibadat kita juga lebih bagus daripada itu. Sebab bekalan yang kita nak bawa, yang nak ditunjuk di hadapan Allah ialah buku catatan amalan kita. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Saya ni akan berhenti berceramah pada 2013. Dia tak ada ambil keputusan, dia tak nak ada ceramah. Saya dah ceramah 20 tahun lah. Dah tua dah saya ni. Jadi saya nak berhenti ceramah pada 2013.
ini mungkin kali terakhir saya datang sini. Jadi kita jumpalah bila-bila masa lagi. Tapi saya tak seronoklah ceramah ni tuan-tuan. Banyak sangat tekanan-tekanan, banyak orang atak dengki, politik lah apalah. Jadi lepas ni saya keluarkan CD dan saya mengajar di sekolah saya. Nak datang mengaji, datang sekolah pondok saya. Saya benci dengan politik bodoh di Malaysia ni, yang duk sekat pengajian-pengajian yang dengki dengan ceramah-ceramah. Saya tak suka. Jadi daripada saya dapat dosa dengan demo pula dosa, duk sekat kita ya, baik kita politik. Baik tuan-tuan, sekadar itu saja. Saya dah terbitkan satu buku yang baru, Berbahagialah Wahai Wanita. Tuan-tuan boleh dapatkan dua untuk wakaf sekolah saya dan CD-CD yang terbaru. Jadi saya undang tuan-tuan datanglah melawat sekolah saya. Sekolah saya ada 1000 belajar, pondok moden di Al-Barakah, Manjoy. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan CD dan sebagainya di luar untuk sumbangan sekolah saya. Saya bagi tempoh 10 minit je, sebab lepas ni saya ceramah di Masjid Sungkai pula tuan-tuan. Sekadar itu saja, kita jumpa lagi. Kita harap bila-bila masa ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.